Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Menutup tahun 2023 dengan pencapaian membanggakan. Sarawak bertekad cipta lebih banyak kejayaan tahun ini. Perinciannya kita langsung bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Baik Sahi, terima kasih. Sarawak mencipta banyak pencapaian pada tahun lepas hasil dari kestabilan, perpaduan dan keharmonian negeri ini. Walau bagaimanapun, Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, masih banyak yang perlu dilakukan oleh Sarawak untuk terus maju dan membangun. Beliau dalam Facebooknya berkata Sarawak akan terus memperjuangkan haknya seperti termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 selain menuntut autonomi kesihatan dan pendidikan. Sarawak juga mahu negeri ini dan Sabah diberikan 1/3 kerusi dalam Parlimen. We also need to speak out PCDS 2030 so that the rakyat can benefit from the Sarawak prosperity, inclusivity as well as environment sustainability. Beliau percaya apa yang digaris dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 akan dapat dicapai lebih awal dari tempoh yang disasarkan. Dato' Amar Dr. Sim juga menjangkakan dasar pendidikan percuma untuk anak Sarawak yang memasuki universiti atau Institut Pengajian Tinggi milik Kerajaan Sarawak akan dapat dilaksana lebih awal. Ia bakal memberi manfaat kepada 25,000 anak Sarawak. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada 1 Oktober lepas berkata dasar pendidikan percuma itu dijangka dilaksana pada 2026. Baik, dalam pada itu harapan tahun baharu 2024 belia di Sarawak agar suara mereka lebih didengari. Mereka juga mahu terlibat dalam menjayakan aspirasi kerajaan Sarawak yang digariskan dalam PCDS 2030. Penerima Anugerah Belia Negeri 2022, Shahnaz Sabri memberitahu golongan belia sangat penting kerana mereka adalah ejen transformasi untuk bersama kerajaan mencapai status negeri maju pada 2030 kelak. Yang paling penting adalah memberi fair share ataupun hak sama rata untuk belia ini, berkongsi hak-hak mereka, hak-hak ekonomi, hak-hak bakat mereka ini. Jadi kita nak pada 2024 ini kurangkan birokrasi, tingkatkan prestasi, tingkatkan ekonomi. Golongan belia juga diharap lebih bersikap terbuka, memiliki semangat daya saing yang tinggi selain menceburkan diri dalam pelbagai sektor. Penyertaan belia dalam pelbagai pertubuhan juga dilihat mampu meningkatkan keupayaan mereka untuk sama-sama menyumbang pada pembangunan negara. Melibatkan diri dalam pelbagai bidang, terutamanya bidang pendidikan dan juga peluang-peluang pekerjaan kejayaan yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak pada masa kini. Mengikuti pelbagai lagi program-program di mana kita dah banyak NGO yang boleh bantu belia kita ke arah yang lebih proaktif lah. Belia di kawasan Pantai Damai disaran merebut peluang menyertai pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak seberkas dalam memupuk semangat kepimpinan. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, pertubuhan itu sejak awal penubuhannya telah melahirkan ramai pemimpin berwibawa. Menurut beliau, dalam kalangan pemimpin Sarawak yang di-Pertuan Negeri Tun Peng Sri Abdul Taib Mahmud dan Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg antara yang pernah menerajui Sabekas. Oleh itu, beliau berharap lebih ramai generasi muda menyertai Sabekas atau mana-mana pertubuhan dalam memupuk nilai kepimpinan sekaligus menyumbang pada pembangunan masyarakat dan negara. Datuk Dr. Abdul Rahman berucap pada Majlis Makan Malam Sabekas, cawangan Pantai Damai di Kuching. Beliau turut berharap Sabekas Pantai Damai dapat mengadakan lebih banyak program tahun ini seperti sukan dan aktiviti kemasyarakatan. Baik saudara, Taska Tempat Kerja di bawah inisiatif Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri merupakan satu sistem sokongan buat ibu bapa yang berkerjaya. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, Taska di tempat kerja merupakan sebuah tempat yang selamat dan kondusif untuk para ibu bapa menghantar anak mereka.
Katanya, Jabatan Kebajikan Masyarakat bertindak memastikan aspek keselamatan dipatuhi sebelum taska diluluskan untuk beroperasi. Ini termasuk kelulusan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Jabatan Kesihatan. Guru yang ditugaskan juga adalah berkelayakan sekurang-kurangnya dalam menghadiri kursus asuhan pemata. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke taska tempat kerja sedidik Jabatan Kebajikan Masyarakat di Kuching. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah memohon agar pihak berkuasa tempatan meletakkan syarat pembinaan sesebuah bangunan perlu menyediakan taska dan kemudahan yang mesra kanak-kanak. Sebanyak 20 taska tempat kerja telah beroperasi di seluruh Sarawak, termasuk 7 baru beroperasi tahun ini. Polis Sibu telah membentuk pasukan penyiasat khas bagi menyiasat insiden tembakan di sebuah kedai kopi Lorong 3 Jalan Wong King Ho, Sibu. Ketua Polis Daerah Sibu ACP Zulkifli Suhaili berkata, polis akan melihat dari semua sudut motif yang membawa kepada kejadian tersebut. Bercakap pada sidang media di Sibu, beliau mendedahkan 5 daripada 6 mangsa dalam kejadian tersebut mempunyai rekod jenayah lampau. Sementara itu katanya 3 mangsa yang cedera kini masih menerima rawatan di hospital dan dalam keadaan stabil. Kejadian tersebut menyebabkan seorang mangsa cedera di paha kiri dan kanan selain turut cedera di kaki kanan. Mangsa kedua turut terkena tembakan dan mengalami kecederaan di bahagian bahu kiri, manakala mangsa ketiga cedera di bahu sebelah kanan. Siasatan awal pihak polis di tempat kejadian di mana mendapati 3 mangsa, iaitu juga lelaki Cina berumur lingkungan 27 tahun sehingga 33 tahun telah menerima rawatan di sebuah hospital di Sibu, di mana ketiga-tiga mangsa ini telah terkena tembakan dan hasil daripada di tempat kejadian juga pihak polis telah menjumpai 10 kerongsong peluru yang kita percayai daripada pistol semi auto. ACP Zulkifli Suhaili berkata dalam kejadian itu 2 suspek masing-masing menaiki 2 buah motosikal telah melepaskan beberapa das tembakan kepada mangsa yang sedang minum di tempat tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Kesiksaan. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berhubung kejadian itu diminta menghubungi Balai Polis Berhampiran bagi membantu siasatan. Lebih 500 keluarga B40 yang membeli rumah di perumahan Borneo Samariang Garden jenis Spektra Fasa 1 dan 2 merayu campur tangan Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng untuk penyelesaiannya. Pembinaan dikatakan terhenti sepenuhnya sejak 2021 atas alasan Perintah Kawalan Pergerakan. Tahun tersebut juga sepatutnya perumahan tersebut siap dibina sebelum pemaju dilaporkan mengalami masalah kewangan. Spektra yang pertama yang terdiri hanya 16 unit. Spektra pertama, spektra yang kedua hanya tapak kosong saja. Tapak pun tak ada. Jadi kamu orang tu macam membayar benda yang si wujud. Tapi potongan berlaku setiap bulan. Jadi ya macam membebankan kamu orang lah. Sebab majoriti semua yang dah berkeluarga, sebab benda tu impaknya adalah melibatkan keluarga lah. Bukan orang-orang bujang, sebab yang beli tu majoritinya memang orang yang datang dari golongan B40 lah. Jadi kami merayulah bantuan kepada kerajaan bawah kepimpinan ialah Yang Amat Berhormat Premier lah untuk membantu ramai orang. Sebab ialah beli rumah tu harga tenangganya bantuan kerajaan bah. Jadi harga pun boleh milik lagi, boleh mampu lagi. Ialah beli sebenarnya. Tapi bila dah macam tu memang saya tahulah nak rasa nak madah apa lagi. Kali terakhir kami berada di sini adalah pada tahun 2021 dan sebahagian pada rumah masa itu masih dalam pembinaan dan sekarang kita boleh lihat ada di antara bahagian rumah kelengkapannya antaranya pendawaian, pintu dan tingkap ada di antaranya telah pun mula dicuri.
Pembeli kini terpaksa membayar angsuran rumah dari 800 sehingga 1,800 sebulan selain terpaksa membayar sewa bulanan di kediaman semasa di Kuching dan semarahan yang semakin meningkat. Ada di antara pembeli turut berdepan tindakan muflis kerana terpaksa menanggung komitmen bulanan yang meningkat. Pembeli berharap ada cahaya di hujung terowong pada tahun ini. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Buma, terima kasih.